Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat tengah hari, apa khabar? So, selamat berhujung minggu. Dah makan ke belum? Okay, Alhamdulillah, saya dapat bersiaran sekali lagi. So, tadi saya terperasan satu posting di Facebook. So, saya ingat hari ini saya nak kongsi tentang itu. Sebab irrespective of, I think I thought it was a common sense. But for some people, mereka masih tak ada lagi knowledge yang sempurna tentang itu. So why not kita kongsi. Okay, so apa yang menjadi concern saya ialah apabila kita kurang ilmu parenting ni. Jadi bila kita kurang ilmu parenting ni, kita ingat bayi tu bila dia menangis tu dia lapar ataupun dia tak cukup susu ataupun susu kita tak kenyang ataupun kita ingat kita boleh bagi benda lain. Sedangkan bayi berumur bawah 6 bulan ni memang tak boleh ambil benda lain selain daripada susu ibu. Okay, sebab dulu knowledge tu tak ada kan. Jadi orang kata maklumat pun dulu susah juga nak dapat. So dulu kita tengok ramai ibu beri benda lain lah, makanan lain kepada bayi bawah 6 bulan. Right? So I hope with this kita cuba kind of figure out yang bayi tak boleh ambil benda lain, tak boleh ambil bentuk makanan lain selain daripada susu ibu. Okay, so yang betulnya, adalah bayi tu, dia dapat susu ibu. So ibu ni yang kena makan macam-macam. Inilah dia masanya ibu boleh makan macam-macam. So I think ibu kena ambil benda yang berkhasiat, benda yang berzat, benda yang bergizi untuk bagi susu tu berkualiti. So it does not come from other source of food. Okay, it does not come from other source of food. Right, so saya nak kongsi yang ni sekejap saya kongsi dulu sekejap yang ni. Nampak ke? Okay, right. Okay, so I saw this. So I nak share dengan you guys. This is orang kata posting lah posting. Dan dia cakap, jangan bagi air masak, air mineral atau air zam-zam kepada bayi bawah 6 bulan so jangan bagi kerana please lah, kesian baby tu. If you don't know, then now you know. So ini yang dia kongsikan. Alright. So jangan bagi air masak, air mineral atau air zam-zam kepada bayi bawah 6 bulan. So kepada bayi bawah 6 bulan, please kesian kat baby tu. So I saw this and I rasa macam I think it's still relevant for us as practitioners to share the knowledge. Bayi bawah 6 bulan tak perlukan apa-apa lagi selain daripada susu ibu. So timbul persoalan jika susu ibu tu memang kurang ataupun ibu tu sakit dan sebagainya. Jadi mungkin kena bagi susu formula dan sebagainya, tapi itu semua dengan nasihat kata pakar kanak-kanak ataupun doktor. So it doesn't come from us. Kita rasa-rasa kita boleh assume bayi ni dia boleh ambil benda lain. So jangan bagi air masak, air mineral atau air zam-zam kepada bayi bawah 6 bulan. Okay, so kesianlah dekat dia. So I nak kongsi satu lagi. Alright, so this is the article that I found for you. Tak perlu bagi bayi bawah 6 bulan air masak. Doktor dah cakap ni. Okay, saya jumpa ni daripada majalah Pharma. Okay, tak perlu bagi bayi bawah 6 bulan air masak. Doktor ini beritahu apa sebab-sebabnya. So jom kita kongsi. Okay, the first one. Okay. The first one is bagilah anak tu. Okay, ni mak cakap lah. Bagilah anak tu air masak sikit, dia dahaga. Okay, so makcik senah kata makcik senah pada anaknya baru bersalin. Okay, so mana boleh bagi baby minum air masak mak? Mungkin anda yang baru melahirkan anak jadi keliru nak ikut mana satu. Cakap ibu atau pesanan yang diberikan oleh doktor. So bukan hendak menderhaka pada ibu yang telah menjaga dan membesarkan kita, tapi mungkin waktu itu tiada info diperolehi mengenai tidak boleh bagi bayi bawah 6 bulan minum air masak. Jadi di zaman yang
sudah sebelum moden zaman 2021 ni kan. Okay, pelbagai info boleh dapat tanpa sempadan. Maka tak salah kalau kita boleh, kalau kita tidak mengikut amalan yang dipraktiskan oleh orang tua zaman dahulu. Apatah lagi kalau ia membawa keburukan pada kesihatan si kecil. So diharap semua ibu yang ada bayi baru lahir berlapang dada dan menerima ilmu yang dikongsikan. So artikel ni oleh Dr. Erna Nadia. Thank you so much Doctor. So I would like to share this. Now kenapa tak boleh bagi air masak untuk bayi bawah 6 bulan? Come on. Okay, so bayi bawah 6 bulan hanya layak minum susu ibunya. Okay. Saya rasa kita sayang baby kan. Kita sangat sayang baby. Right. So soalan paling famous di kalangan ibu-ibu. Dan yang paling biasa jawapan yang dibagi adalah mak saya lah yang suruh. Dia kata takut baby tu panas dalam sebab kurang air. Alah, orang dulu-dulu bagi elok je. Doktor Lani saja kalut lebih. Allah, bagi sikit saja pun. Saja nak bagi tekak mereka tak kering. Okay. Allahan. Klise kan jawapan ni. Okay, mana mes ni nak habak pasal apa tak boleh bagi air masak. Apatah lagi air oren dan segala bagai air lah. Okay, pada bayi bawah 6 bulan. Masya Allah. Right, yang pertama adalah susu badan kita mengandungi 80% air. Tak perlu top up air masak dah sebab dah banyak dah kandungan air dalam susu badan yang Allah kurniakan percuma untuk ibu-ibu di dunia ni. So, apa yang perlu adalah ibu-ibu ni yang minum air yang banyak. Minum air yang secukupnya. Okay, so akan orang kata excrete lah ya air tu ke dalam susu ibu. Okay, so susu badan sudah mengandungi 80% air. Okay, yang kedua, susu badan mengandungi nutrisi-nutrisi yang cukup dan bagus untuk bayi anda. Dia tak ada makanan, tak ada susu formula, tak ada vitamin tambahan yang boleh menggantikan atau meniru khasiat susu badan. Subhanallah, hebat ciptaan Allah. Okay, so kadang kita nak bagi tu, nak bagi ni. So anything for babies bawah 6 bulan, dia tak perlu. Sebab semua tu dah dikompreskan, telah dikomposkan di dalam susu ibu. Okay, right. So yang ketiga, air masak tidak mempunyai nutrisi. Sebaliknya boleh menyebabkan berlakunya jangkitan kuman atau intoxication kerana air mudah tercemar. Bila anak anda merengek kerana lapar, beri dia susu badan. Jangan beri air masak kerana tidak ada nutrisi dan dia akan kenyang dengan air yang tiada zat. Kesian kan? Masya Allah. Maksudnya ambil benda-benda dalam perut tu, macam saya fikirlah, macam saya selalu cakap, so ibu-ibu ni asalkan kenyang, okey. Tapi dia tak sedar apa benda yang masuk dalam makanan dia. Kan kadang-kadang dia makan junk food lah, snacking, benda-benda yang tak sihat. Tapi sebenarnya tak ada zat. Tak ada khasiat. So sama juga, you bagi air dekat tu, dia tak ada khasiat. Okay, so tak ada apa-apa keperluan pun untuk bayi tu. Right, so for all you know, mungkin air kita mengandungi jangkitan kuman ataupun intoxication. Right, sebab sekarang ni memang air kita kan memang sebab kita kena ada mesin penapis air dan sebagainya. Right, so perut bayi ni sangat kecil, sebesar saiz telur saja. Jadi bila dia minum sikit, dia jadi kenyang. Bila kita bagi air masak, dia akan kenyang dengan air masak sajalah. Tak ada nutrisi. So I suka benda-benda yang berfakta macam ni. Sebab tu saya cakap kalau ibu dia lapar, dia kena ada kudapan ataupun snacking, tapi dia makan je apa ada depan mata, dia grab je. So that does not mean you kenyang tapi sebenarnya you tak makan benda-benda yang patut you ambil. Especially bila you sedang hamil ataupun dalam berpantang ataupun sedang menyusu. So kita kena ambil banyak nutrisi sebab kita nak transfer zat ni kepada bayi. Okay. Sama ada bila hamil tu dalam janin lah, janin dalam kandungan. Kalau kat luar tu memang kita akan bagi susu. Okay. So bayi memerlukan nutrisi yang cukup untuk dia membesar dengan bijak dan sihat. Jangan bagi air masak, jangan bagi puting. Bila dia merengek, kita bagi puting, apa yang dia dapat? Angin kosong sahaja. Bila anak merengek, bagilah susu badan. Memang dia akan minum. Ada setengah kata dia minum sikit dan sekejap saja. Lepas tu dia dah lepas. Setengah jam minta lagi. Puan-puan, saya dah kata, doktor kata perut bayi ni kecil. Dia minum sikit pun dah kenyang. Susu badan pula adalah mudah hadam. Selepas masuk dalam badan, susu badan tu dah digunakan sebagai tenaga dan nutrisi untuk dia membesar. Sebab tu dia mudah lapar. So keyword dia memang kena beri kerap lah kan. Sebab kalau kita bagi, memang bayi akan minum dan bayi minum apa?
minum susu ibu yang banyak khasiat tu. So yang keempat, jika anda bagi bayi anda susu formula, tolong jangan ubah sukatan air ikut suka anda. Contoh ya, susu yang cair, bayi minum tak habis, nutrisi tak cukup untuk bayi. Ada orang dulu campur biskut falis dalam tu, okay, nak bagi dia pekat. So kurangkan air nak bagi dia pekat, tak ada isu tu. Kalau kita ambil susu formula, kita ikut betul-betul sukatan dia. Jangan lebihkan dan jangan kurangkan. Sebab itu adalah susu yang diformulakan. So kalau kata kita yang cairkan dia atau kita yang pekatkan dia, maksudnya kita kurangkan air bila kita nak banjur susu tu, susu tu dah dibuat penyelidikan yang macam mana boleh diserap ke dalam perut bayi. Okay, right. So ada yang tanya tentang tahnik bayi ni yang kelima. Kalau ikut sunnah hanya secalis kumar dan air masak saja, bukan sebiji kumar dan secawan air yang bagi kat baby tu. Tak ada. Okay, dan hanya perlu buat sikit je, sekali saja, macam kita orang kata dekat langit tu kan, just macam pat saja. Semasa dia baru lahir. So itu je sunnah sebab bagi dia officiated lah mulut dia tu untuk menerima makanan. Okay, tak suruh bagi air masak sampai 1 cawan ataupun bayi tu kena makan pula sebiji kurma. Okay, tak ya. So jadi air masak pun tak boleh, tentulah air lain dan makanan lain tak boleh. Kesianlah bayi anda. Baru beberapa hari menghirup udara dunia, kita dah sumbat macam-macam. Okay, sabar. Nanti bila dia dah besar, bagilah dia makan dan minum. Untuk 6 bulan pertama, susu badan sudah mencukupi. So apa yang terjadi ialah ramai yang mengadu baby dia nangis. Bila baby dia nangis, salah comel baby, bila baby nangis, mak mesti memang akan cakap macam tu lah. Aku rasa susu kau kurang lah, susu kau tak sedap lah, susu kau tak kenyang, cuba kau bagi formula, cuba bagi puting, contoh lah kan. Right, so bayi menangis sebab apa? Okay, so jomlah kita tengok. Bayi menangis kerana lapar. Okay, bayi menangis first dia lapar. Sebab kita dah cakap susu ibu tu dia cepat hadam. So dia akan minum dan dia akan minta lagi. Okay, so bayi menangis mungkin sebab lapar ataupun mungkin dia tak selesa sebab perut kembung. Sebab tu dalam pantang kita cakap bukanlah kita kata sangat macam tak boleh makan benda berangin dan sebagainya, tapi sebab benda tu akan masuk ke dalam susu dan akhirnya bayi yang akan kembung. Mak okey je, so bayi akan kembung. So apa jadi bila bayi kembung? Bayi menangis sepanjang malam, bayi tak boleh tidur. Kita pun sampai berpusing jugalah kepala kita bila kita nak tengok hal ni. Okay? So bayi tak selesa perut, bayi kembung, akibatnya dia tak tidur, terganggu waktu tidur bayi, terganggulah juga waktu tidur ibu. Okay? So ketiga, bayi nangis sebab mungkin dia nak bagi tahu, dia kasih signal, dia tak boleh cakap lagi. So signal dia akan menangis dan cakap dia dah poo. Dia dah poo ke, dia dah shishi ke, so it's time to change dia punya nappy. Okay, so kadang-kadang dia tak cakap pun, so you should know, we always check kan. So 2 hours after 3 hours kita akan check pampers dia. Right, so tak sihat seperti demam atau batuk, so dia pun nak mengadu, so dia pun menangis, dia tak ada bahasa lain. Okay, so dia memang ada bahasa satu je, bayi memang ada satu je bahasa universal, iaitu menangis. Right, so periksalah bayi anda selalu, jangan asyik salahkan jangan asyik salahkan jin jika anak anda asyik menangis tanpa henti. So tu yang terjadi sebab macam ialah gangguan dan sebagainya, tapi saya tak nak sentuh itu. Sebenarnya cuba tengok dulu keadaan bayi. Sebab tu kadang-kadang kita tengok bila bayi tu sentiasa menangis, kadang-kadang bayi tu tak tenteram. Mungkin ibu dia sedang ada masalah. Ibu tak tenang, ibu tak tenteram pun, bayi pun akan menangis sebagai signal, okay, sebagai macam tanda. So dia memang worried about the mother, right? Okay, so bawalah bayi ke klinik untuk atau hospital untuk pemeriksaan. So itu yang terjadi apabila kita worried. Because negara kita dah banyak pakar kanak-kanak. So why not go and seek pakar kanak-kanak ni punya pemeriksaan untuk bayi sekiranya bayi ni menangis tak berhenti dan sebagainya. Okay, right. So jika ibu bapa anda menyuruh beri juga air masak, terangkan dengan elok ya, kenapa tak boleh bagi air masak. Okay, so insyaAllah mereka akan faham. So ingat, okay, a big no to air masak untuk bayi bawah 6 bulan. A big no. Okay, saya sertakan, okay, doktor ada sertakan link ya daripada WHO untuk artikel ni sebab tak mahu ada orang kata doktor ni suka gebang atau temberang. But for me, I believe ni. Sebab kalau dalam child education punya syllabus pun, kita 6 months tu memang kita tak ada knowledge untuk bagi benda lain kepada bayi.
Okay, so nota kaki Allah kurniakan nikmat percuma untuk kita. Kenapa kita masih suka membazir? Selain dapat mengeratkan hubungan ibu dan anak, menyusukan anak boleh buatkan ibu menjadi slim semula, insya-Allah. Okay, so itu saja. Right, so I think it's a good sharing. It's a good knowledge, right? Okay, it's a good knowledge for all mothers yang baru menerima cahaya mata, yang baru menimang cahaya mata. Sometimes kalau kita lama tak bersalin pun, kita pun dah lupa sikit, okay, knowledge ni. And memberi bayi bawah 6 bulan makanan lain selain daripada susu ibu tu tak boleh. Okay, so bukan saya cakap, bukan doktor cakap, okay. So benda ni memang hakikat, perut bayi tak boleh serap makanan lain selain daripada susu ibu. So apa yang terbaik adalah ibu ni makanlah benda-benda yang berkhasiat. You can makan kerap, you can makan portion yang lebih sikit, sebab dia kita kena ambil lah kalori yang lebih untuk menyusu, jadi extra calories intake lah kan. Dan semua itu akan dibakar semasa menyusu. So two in one lah, dapat membekalkan makanan yang berkhasiat untuk bayi dan juga dalam masa yang sama membakar metabolisme. Okay, so itu yang terbaik untuk bayi 6 bulan ke bawah. Bayi 6 bulan ke bawah. Okay, so mungkin kita akan sentuh juga kalau bayi tu 6 bulan ke atas dah start weaning. So dah start weaning tu kita kena pasti juga apa makanan-makanan yang sesuai untuk bayi yang dah weaning. Okay, so bila dia dah weaning tu dia still ada susu juga. Dia still ambil juga susu ibu dia. Because susu ibu ni memang dah Al-Quran ada pernah sentuh, it's about 24 months. Okay, consumption dia kan. Memang ada orang terlebih lah, ada orang terkurang dan sebagainya. So saya juga pernah kongsi pengalaman saya menyusukan bayi saya sendiri. Okay, so I hope this benefits you sebab yang saya paling penting dan concern sekali ialah bayi tak boleh ambil makanan lain. Okay, kecuali susu ibu. Okay, right. So pesanan saya, jadi untuk kami di Pantang Plus, so kita ada keluarkan satu program fitness post birth. Okay, maksudnya selepas bersalin dan berpantang, maksudnya dah tak pantang lagi, dah habis lah. Okay, kepada ibu yang ingin langsing dan sihat semula, dan program fitness ni adalah one to one, sesi one to one bersama dengan kita panggil fitness coach kan, ataupun ada orang panggil fitness trainer. Okay, so mereka akan mengendalikan satu sesi, okay, satu program sebulan atau 2 bulan untuk ibu ni dapat kembali shape asal, okay, dan juga untuk ibu tu kembali sihat. So apa yang ditekankan adalah untuk pemulihan core masa, sebab masa kita hamil dan kita dalam bilik bersalin, kita banyak guna kaki, so dia akan buat pemulihan dekat situ. Sebab apa yang terjadi ialah apabila kita kurang senaman kepada ibu-ibu yang baru lepas melahirkan ni, bila kita kurang senaman, kita punya lutut tak kuat nanti, kita punya kaki tak kuat, kita punya paha tak kuat, kita punya betis tak kuat. Sebab kita dah 9 bulan bawa bayi, lepas tu kita guna lagi kaki untuk melahirkan. Okay, so program ini direka atau design untuk memulihkan kembali core muscle strength untuk ibu. So sebenarnya coach akan fitness coach akan bersama dengan puan untuk pantau plan makanan, plan diet dan juga untuk exercise. So I think this is a good program for mothers sebab satu ialah one to one, kedua ialah online. So kita tak payah pergi mana-mana, so kita stay kat rumah, so kita akan ikuti program ini dengan fitness coach yang bertauliah. Okay, so ini baru daripada Pantang Plus, so kita perkenalkan program fitness post birth untuk kembali langsing dan sihat selepas bersalin. Okay, so ramai orang dia tak sabar nak, lepas bersalin kan dia tak sabar nak buat senaman, tapi sebenarnya 4 ke 6 minggu tu rehat dulu. Kalau nak buat ialah a very mild punya exercise, tetapi kalau hendak dengan pantauan jurulatih kesihatan, so kita akan buat selepas 6 minggu. So itu adalah yang sebaiknya. Okay, so itu ialah program terbaru daripada Pantang Plus untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan.
Okay, so selain daripada itu, pesanan yang seperti biasa adalah muat turun e-book kami di website Pantang Plus dan juga seksi vaksin. Okay, so kepada ibu, ada saya baca ada ibu yang terlepas sesi vaksin semasa hamil. So kadang-kadang dah dapat date tu memang dah dekat sangat dengan tarikh bersalin. Okay, so dia akan request untuk selepas bersalin. Okay, so ada vaksin yang sesuai untuk ibu dalam situasi hamil dan menyusu. So okay, so jangan lupa dapatkan. Alright, so I think itu saja dari saya hari ini. Remember to take care of all of you. Take care, stay safe, doakan semua. Saya doakan semua untuk semua ibu. Saya doakan dan juga saya mohon doa ibu-ibu juga doakan untuk semua rakyat Malaysia dan seluruh dunia yang masih lagi kita tak menang lagi dalam menghadapi wabak pandemik ini. Okay, so uh, dari hati saya juga saya nak minta maaf kepada mana-mana pelanggan yang kami tidak dapat penuhkan permintaan oleh kerana kekangan dalam situasi macam sekarang ni. So saya minta anda semua faham situasi juga. Alright, so thank you so much for everything. Thank you for listening and watching. So till then, you take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insyaAllah.